Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. InsyaAllah kita akan masuk ke daurah kita di dalam buku panduan berkaitan dengan puasa dan Ramadan dan Syawal. Jadi alhamdulillah dalam siri yang pertama kita telah bincang secara panjang iaitulah hukum hakam yang panduan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Pada kali ini sambungan kita dalam buku ini juga iaitulah panduan Syawal. Panduan Syawal ataupun berhari raya. Bagaimana kita nak berhari raya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang Al-Eid, hari raya ini, tengok muka surat 63. Hari raya disebut dengan nama Eid Al-Fitri, Eidul Fitri. Maksud Eid dengan makna hari raya. Eid juga dengan maksud kembali. Al-Fitri maknanya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Sebab apa dinamakan sedemikian? Tengok, dinamakan sedemikian kerana ia berulang. Itu makna Eid, makna berulang. Berulang kembali pada setiap tahun. Setiap tahun Allah Ta'ala masukkan kita dalam kem latihan Ramadan. Sebulan kita berpuasa dengan ibadahnya, dengan istighfarnya, dengan puasanya, dengan apa, maka di akhirnya kita telah lulus peperiksaan. Itu dia panggil Eidul Fitri, kembali kepada fitrah, maknanya tidak berdosa, tak berdosa lagi. Itu makna Eid Al-Fitrah. Ataupun di mana dengan makna kegembiraan kembali, timbul dengan kembalinya hari tersebut. Jadi bila mari hari raya, kita pun sukalah, kita gembira. Sebab itulah kita diminta supaya memakai pakaian yang cantik, yang baru pada hari raya. Pakai hak comel-comel, hak baru. Jadi kena belilah juga satu lah baju untuk hari raya. Ada juga dia kata Eidul Fitri sebab kita bayar fitrah. Sebab apa jadi hari raya hak fitrah? Sebab bayar sukat fitrah. Itu kita duk nampak lagi itulah kan. Tapi itu maksud dia. Dalam hadis Nabi kata la taj'alu qabri Eidah. Jangan jadikan macam perayaan di kubur aku. Itu ada larangan Nabi. Jadi makna Eid maknanya berulang kembali. Eidul Fitri berulang balik kepada fitrah kejadian kita, yakni tidak berdosa setelah kita beristighfar, meminta ampun, beribadat pada bulan Ramadan. Tarikh mula disyariatkan solat sunat hari raya bila? Solat sunat hari raya telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Tengok, dalam siri yang lepas kita telah bincang bilakah disyariatkan puasa Ramadan. Bila? Tengok muka surat 10. Puasa Ramadan telah difardukan pada bulan Syaban, tahun yang kedua. Maknanya bila ada Ramadan, adalah raya. Pasal tu dia berkait dua tu. Dalil disyariatkan solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya ni mana dalil dia? Dalil dia Bismillahirrahmanirrahim, fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban. Surah Al-Kautsar ayat 2. Para ulama mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan perintah salat dalam ayat ini ialah salat sunat Eidul Adha. Mana salat sunat Eidul Adha? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada Eidul Fitri dan Eidul Adha ke tempat solat. Mana Nabi tak solat di masjid, dia solat di tengah padang. Hari ni kalau al-jamaah ni pergi ke Madinah, kita akan jumpa di sebelah Babus Salam tu ada sebuah masjid kecil, nama dia Masjid Musalla. Itu dia panggil Musalla Al-Eid, tempat Nabi kita solat hari raya. Perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah solat. Nabi solat dulu. Kemudian baginda berpaling menghadap orang ramai yang duduk dalam saf-saf mereka
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat dan mengeluarkan perintah kepada mereka. Artinya solat baru khutbah. Itu untuk hari raya. Kalau hari Jumaat khutbah dulu baru solat. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hukum solat sunat hari raya. Apakah hukumnya? Hukumnya adalah sunat muakkad. Salat sunat muakkadah. Maknanya solat yang dituntut kuat. Ada sebahagian ulama katakan wajib. Tapi kita ambil pandangan baik dalam mazhab kita yang mengatakan sunat muakkad. Hal ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bila syariat salat, Nabi kita salat terus sampai ke wafat. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum juga melaksanakannya selepas kewafatan Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar salat, Umar, Utsman semuanya salat. Ia dituntut supaya dilakukan secara berjamaah. Salat sunat hari raya ni orang salat sunat berjamaah. Tapi kalau kita tak boleh nak pergi uzur, boleh kita salat seorang di rumah kita. Waktu salat sunat hari raya bila? Waktunya bermula dari terbitnya matahari. Matahari terbit sehinggalah tergelincirnya matahari. Mana daripada pagi sampai ke zuhur. Waktu yang tergelincir matahari di sini tanda situ, iaitulah setelah melepasi waktu larangan. Waktu terbit matahari, ulas mula. Waktu bermulanya dari terbit matahari, iaitu setelah melepasi waktu larangan. Sehinggalah tergelincir matahari, maknanya zuhur. Jadi sebelum nak zuhur tu ada satu waktu dia panggil waktu larangan. Maknanya celah itulah waktu solat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Waktu yang afdal ialah ketika matahari naik sekadar setinggi segala. Dia melepas waktu larangan tu, itu waktu yang afdal yang kita kena buatnya lepas pada waktu larangan itulah. Baik, kita berpindah kepada kaifiat, cara-cara solat hari raya macam mana. Didirikan solat sunat Id sebanyak 2 rakaat. Jangan kata lama raya tak semayang ni, kita semayang 8. Lah, 2 rakaat saja. Rakaat yang pertama, tengok detail dia punya cara. Rakaat yang pertama, satu, dimulakan dengan takbiratul ihram. Mana kita niatlah takbiratul ihram sekali dengan niat Allahu Akbar saja aku semaya sunat Id, niat gitu. Kemudian membaca doa iftitah. Ingat doa iftitah apa dia? Wajah tu ilaz itulah. Yang ketiga, kemudian bertakbir sebanyak 7 kali Allahu Akbar. Yang keempat, ketujuh takbir itu dipisahkan dengan antara satu sama lain. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mana pula dia ni? Dia ada pisah. Dipisah apa dengan apa? Iaitulah disunatkan membaca tasbih di antara takbir tersebut. Bila kita Allahu Akbar, kita baca, tengok tu, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir pula Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Selesai 7 kali, barulah kita mula baca isti'azah. Baca apa isti'azah? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu baru kita baca Al-Fatihah. Kemudian lepas baca Fatihah, kita baca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Tengok ni. Kemudian baca isti'adah dan surah Fatihah serta mana-mana surah atau ayat Quran. Mana kalau tak ingat tak baca lah mana pun. Tapi kalau kita eloknya kita ingat, kita baca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Itu tamatlah rakaat yang pertama. Tak sudut payah-payah lah. Rakaat yang kedua, kita bangun rakaat yang kedua, kita bertakbir sebanyak 5 kali. Tidak termasuk takbir yang dilafazkan ketika bangun dari rakaat yang pertama. Kita bangun daripada dipanggil takbir intiqali kan, daripada rakaat pertama tadi, daripada sujud kita bangun Allahu Akbar. Itu tak kira. Semula pula Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 5 kali pula. Jadi di celah tu
ada tasbih. Kelima-lima takbir ini dipisahkan antara satu sama lain. Nah, maknanya kena pisah dengan apa? Kita pisah dengan tasbih tadi. Jangan duk main Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kata pesi mana macam ke bom lagi ni. Nah, tak bom kapur mana lagi ni. Yang ketiga disunatkan membaca tasbih di antara takbir tersebut. Jadi lapak tasbihnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian habis itu barulah kita baca isti'azah, iaitulah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai ke akhir Al-Fatihah. Kemudian dibaca surah Al-Ghasyiyah. Tulis itu. Tulis di buku itu. Surah yang pertama tadi, rakaat yang pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la. Surah yang kedua kita baca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Nah, kena hafal lah, atau kata ingat sebulan nak gaya ni ingat lah kan. Ada lagi lah surah-surah lain dalam hadis ada sebut tentang surah Qaf dan surah-surah lain. Jadi kalau kita ambil dua surah ni pun insya-Allah madi. Baik, kalau anda kata tak ingat juga dua surah ni, baca lah apa dia apa surah pun jadilah tu salat insya-Allah. Tengok perhatian. Semua takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua ini adalah sunat. Ingat, jika terlupa melakukannya dan telah pun membaca Fatihah, biasalah kita terlupa dah. Allahu Akbar, baca selalu doa Iftitah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum belakang geger dah. Hei, subhanallah. Tak sedut subhanallah lah. Tak sedut tunjuk pandai deh. Ahli fiqh kata kalau dah pergi ke rukun tak payah undur balik. Tak payah duduk subhanallah lagi. Jika terlupa melakukannya dan telah pun membaca surah Al-Fatihah, maka tidak perlu diulangi takbir tersebut, kira gugur dah. Dan tak payah sujud sahwi. Tambah di kitab. Dan tidak perlu kepada sujud sahwi. Mana bakal sudah dah terlepas lah. Tak ada rezeki dah tu nak itu macam kan. Kita berpindah kepada khutbah hari raya. Sunat disampaikan khutbah, 2 khutbah selepas selesai solat sunat hari raya. Baca 2 khutbah. Yang ketiga, jika disampaikan khutbah sebelum solat, maka ia tidak diambil kira. Ada orang ceramah dulu belum solat, pray. Lepas sudah maya kena khutbah pula. Tak jadi, tak masuk waktu lagi tadi. Yang ketiga, semua rukun 2 khutbah Jumaat dan sunat-sunatnya adalah terpakai pada khutbah solat sunat hari raya. Dengan ittaqullah, baca ayat Quran, baca selawat, itu ada pakai belakang. Yang keempat, khutbah pertama sunat dimulakan dengan 9 kali takbir. Jadi kita mula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali, barulah mula khutbah. Ada juga pandangan ulama mengatakan tidak, kita mula dengan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai habis tu barulah kita takbir. Allah, itu 2 pandangan, bolehlah dua-dua pun tidak jadi masalah. Dia kata, ulama kata al-amru fi sa'ah, masalah ni luas. Nak takbir dulu ke nak alhamdulillah lu baru takbir, boleh. Yang pentingnya bilangan dia sunatnya 9 kali takbir pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tanda situ. Dan tidak ada tasbih lagi. Lama duk main tasbih pula tu. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Pegang tongkat belah. Nah, Allahu Akbar lah. Itu lebah kapur nama lagi tu kan. Lebah kapur tak mengaji nama dia. Baik, apakah takbir hari raya? Dalil disunatkan bertakbir ialah firman-Allah Taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan 29 atau 30 hari, dan supaya kamu membesarkan Allah Ta'ala, walitukabbirullah,
kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah 185. Disunatkan bertakbir bermula dari tenggelam matahari maghrib pada malam hari raya. Mana maghrib hari 30 Ramadan, kita mula takbir. Ataupun hari 29 apabila kerajaan mengisytiharkan anak bulan sudah nampak, esok raya takbir terus. Disunatkan bertakbir di rumah. Orang duduk rumah ni, makcik-makcik kita tu, kawan kita tengah duduk buat kuih, duduk siap kek, sambil-sambil duduk pasal kain lansir, tukar kain kursi, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Teriak dah. Dia panggil takbir orang Melayu, teriak. Jadi orang pelik, apa teriak? Patutnya malam raya suka dah. Kita kata dia sedih lah, mungkin nak tinggal dah Ramadan kan. Tak apalah, nak teriak-teriak lah. Sunat bertakbir di rumah. Mana duduk rumah takbir. Di jalan raya, kita duduk jalan nak balik masjid, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Di masjid dan di pasar. Duduk di pasar apa takbir juga. Supaya bergema, satu dunia ni bergema dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi hari ni sedih, takbir kita telah diswastakan. Siapa dia je takbir? TV dengan radio je takbir. Orang duk main bede. Sibuk benar nah. Pasal itulah anak tegur, kita kata ini di antara benda bid'ah di zaman baru ni, iaitulah menyambut hari raya dengan takbir. Dengan bede, dengan mercun. Orang Kelantan kata bede, orang luar kata mercun. Popeng. Membazir tu, sibuk. Orang takbir, kita duk main mercun. Buat apa? Tak. Disunatkan meninggikan suara ketika bertakbir. Allahu Akbar. Kecuali orang perempuan. Orang banyak duk melaut lah orang perempuan. Terbaca selu-selu. Tempoh takbir berakhir apabila imam mula mengangkat takbiratul ihram untuk memulakan salat sunat hari raya Aidilfitri. Jadi bila imam mari nak takbir, nak raya, nak semaya raya, tamatlah takbir kita. Untuk hari raya apa? Hari raya Aidilfitri. Tulis kat bawah tu. Tulis. Adapun hari raya Aidil Adha, maka takbir itu berakhir pada maghrib hari 13. Berakhir maghrib pada hari 13. Itu dia panggil sunat, amalan-amalan sunat kita. Jadi kita hiduplah, ihya' malam-malam ini dengan takbir pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada lagi lah orang duk tanya, ada tidak solat sunat khas malam-malam raya? Jawab dia, tidak ada riwayat yang menyebut secara pro amalan sedemikian. Jadi kita tak payah. Kalau nak solat sunat, solat je lah. Nak kata solat sunat khas malam raya, tidak ada. Ada setengah masjid-masjid tempat kita ni, dia akan jadi agenda rasmi. Malam raya mesti solat tasbih. Kita kata tidak ada dalil yang Nabi suruh buat lagu tu. Kalau nak buat masing-masing, tak masing-masing buat solat tasbih, buat solat sunat apa tahajud, buatlah, tidak jadi, tak ada larangan, tapi nak menetapkan tu. Baik, kita pergi kepada lafaz takbir raya. Banyak lafaz ada ni. Kata belakang serta, jangan teriak dah, kata selu-selu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ingat, kita kata gitu. Kemudian tengok, ada lagi orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ingat dah? Ingat dah, tak payah mercu, tak ingat dah berdelah. Kita hidupkan takbir banyak-banyak malam tu ya. Tamaklah kita dalam lafaz takbir. Adapun ketika meraihkan hari raya, jadi apa dia adab? Tulis itu, adab perkara-perkara yang sunat untuk menyambut hari raya. Yang pertama sekali, mandi sunat raya. Jadi mandi sunat raya ni boleh kita mandi sebelum subuh lagi. Sebab ada orang pergi solat subuh, dia tak balik dah, dia tunggu solat raya, boleh. Solat sunat hari raya ni berbeza dengan mandi hari Jumaat. Hari Jumaat tak boleh mandi sebelum subuh, dia kena mandi lepas subuh. Raya boleh, pasal kita pergi tak balik, terus tunggu di masjid. Berwangi-wangian, beli minyak wangi hok sedap, minyak atas hok bau sedap. Jangan duk beli minyak atas orang dengar asma kawan tu. Dah beli murah selajak ni, lihat comel. Dan memakai pakaian yang terbaik, pakaian hok comel sekali kita beli, serta menutup aurat. Yang menutup aurat ni hok comel. Dilarang bagi kaum wanita untuk memakai wangi-wangian secara melampau-lampau dan berhias secara berlebih-lebihan. Jadi kalau orang perempuan tak boleh pakai wangian, ia sebab bila dia pergi tempat orang laki-laki, orang bau, bau. Siapa dia ni? Haram itu perbuatan itu. Jadi dia kena pakai wangian yang bau di tubuh dia ya. Dia bau orang dekat-dekat dia bau. Dan jangan pakai pakaian yang bertabarruj, berhias. Ni pelik-pelik ni orang perempuan hari raya apa pakai berhias, hok tak raya apa pakai sopa juga. Pasal jenis hok tak erti syariat dia panggil. Yang anda paling sedih sekali, gi kubur tu pun pakai baju kain belah juga. Allahu akbar, kata mak etok ni mari warna lah. Daripada orang tak ada tamadun ni hidup ni. Yang kedua, disunatkan makan sedikit sebelum keluar untuk mendirikan solat sunat Idul Fitri. Jadi solat sunat hari raya fitrah, oleh kerana sebulan ada kita puasa, maka sunat kita makan dulu. Ambil buah tamar, makan, baru pergi solat hari raya. Yang ketiga, disunatkan datang awal ke masjid sebelum solat sunat hari raya. Pergi awal juga, macam hari Jumaat juga pergi. Lepas subuh pergi dah. Yang keempat, pergi ke masjid dan surau secara berjalan kaki jika mampu. Jadi kita pergi jalan kaki dah, baru tak jam jalan. Ni duk main kereta, lepas tu kat sombak habis jalan dah. Jalan kaki, rumah dekat-dekat ni jangan mari dengan kereta, tidak afdal. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mendirikan solat sunat hari raya dengan berjalan kaki. Dekat je rumah dia je. Duduk rumah dia ke tempat musalla dia tu memang dekat lah. Kalau kita jauh-jauh sakit lutut mari dengan kereta tak apa. Adab yang kelima, pulang dari masjid atau surau melalui jalan lain. Mana kalau kita pergi jalan A, balik ikut jalan B. Pasal nak suruh nampak banyak orang jumpa. Daripada Abdullah bin Umar juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mendirikan solat sunat hari raya melalui jalan lain dan balik melalui jalan lain. Dia pusing ikut lain. Mana kalau kita masjid kita ni dua jalan ada ni, masih ikut belakang, pusing ikut belakang ni. Selesai masalah ni. Baiklah. Yang keenam, mengucapkan tahniah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Kata taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Imam Ibn Hajar menyatakan dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari ini nama kitab syarah kepada Sahih Bukhari. Daripada Jubair bin Nufair berkata bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, mereka saling mengungkapkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, artinya semoga Allah menerima amalan kami dan juga amalan kamu semua. Minta Allah Ta'ala terima amalan kita semua kan. Kita pakat buat ibadat bulan Ramadan baru ni, kita pakat buat. Ada lagi ucapan lain, kata di para ulama, ucapan itu tidak terikat. Kita boleh kata juga kullu am, tulis itu, wa kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun kamu semua di dalam kebajikan. Bolehlah apa-apa saja ucapan-ucapan yang menarik. Tapi kalau kata selamat hari raya,
Itu tajuk baru tu. Mana doa? Tak ada doa. Rugi kita. Ni je buat selamat raya, raya. Apa bandar raya? Tidak doa tu. Duk main raya gitu. Itu Melayu punya ucapan, tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Sebab kita nak doakan terima, sehat, itu. Yang ketujuh, mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara lara tu lalai, seperti mendengar lagu-lagu, duk dengar lagu ya, selamat hari raya, dan melihat rancangan televisyen yang melalaikan, serta menjauhkan diri daripada pergaulan bebas dan percampuran antara laki-laki dan perempuan, dan bersalam-salaman dengan bebas tanpa batas syarak. Oh, bertakar gaya, apakah salam berlaku selamat hari raya, salam dengan wajib-wajib tak? Ingat, kita ada batasan orang yang boleh bersalam dan orang yang tak boleh bersalam. Tengok dalam radio, dalam video rakaman yang Abu Anas siap dah tu, tajuk dia orang yang boleh bersalam dan tak boleh bersalam. Ataupun tengok dalam blog Abu Anas, kita dah letak carta siap dah. Orang ni mahram boleh bersalam, orang ni tidak. Jadi jangan duduk bebas sangatlah. Kadang-kadang kita ni sebebas keluarnya syaitan daripada kurungan. Syaitan lepas pada kurungan, kita berterlepas juga daripada syariat. Bebas. Orang azan tak pergi, tak tahu apa benda. Raya umat Islam ke beraya berapa tak tahu. Itu bahaya. Adab yang ke-8, berusaha untuk tidak membazir dan menyediakan makanan dan jamuan raya. Jangan duk bazir, buat yang cukup ya. Buat sedap tak apa. Bazir tak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran surah Al-Isra, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi jangan duk jadi saudara syaitan. Syaitan suka membazir, kita buat dia suka jalin. Tamaklah kita tentang adab hari raya. Kemudian kita pergi kepada panduan puasa sunat 6 Syawal. Yang pertama, disunatkan bagi siapa yang telah menyempurnakan puasa Ramadan untuk mengikuti puasa tersebut dengan puasa sunat 6 Syawal. Jadi kita puasa Ramadan ikut 6 Syawal pula. Yang kedua, disunatkan bahkan afdal berpuasa secara berturut-turut pada awal bulan Syawal sejurus selepas hari raya pertama. Puasa buka sehari, sambung balik terus untuk puasa 6 Syawal. Yang ketiga, jika seorang itu berpuasa secara tidak berturut-turut atau melewatkannya, hukumnya harus, tak ada masalah. Dan ia juga mendapat pahala sunnah berpuasa 6 Syawal berdasarkan maksud umum hadis. Namun demikian, segera melakukannya adalah lebih afdal. Akan timbul lagi soalan, orang tanya ustaz, nak qada dulu ke nak puasa 6 dulu? Jadi kalau afdalnya tartib, puasa qada dulu 6 Syawal sunat. Tapi kalau tak mampu, jam orang panggil, kita buat 6 Syawal dululah, sebab qada tu boleh lagi sampai bulan Syaban yang berikutnya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ada pun campur, dia kata tak apa, kita pakai two in one, qada campur dengan 6 Syawal. Jadi ada sebagai ulama kata boleh, ramai juga yang kata tak boleh. Jadi saya memilih pandangan yang kata tak boleh campur, sebab qada itu khas untuk dia, mana boleh campur dengan orang lain. Jadi kita jangan campurlah. Khilaf ulama dalam masalah itu. Kelebihan dianya, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa penuh pada bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi tamaklah kita. Ucapan, tengok dalam ketah yang terakhir itu, ucapan sempena hari raya. Tengok Ibn Hajar kata apa tadi, daripada sahabat mengatakan, Jubair bin Nufair kata apa, sahabat-sahabat semuanya pakat ucap taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi alhamdulillah, tamaklah kita punya daurah ringkas kita dalam bab adab-adab menyambut hari raya. Jadi para jemaah sekalian boleh tengok rakaman-rakaman kita yang lepas, daurah kita tentang puasa, tengok dalam YouTube Dar Taibah ataupun Abu Anas channel.
Abu Anas Channel ataupun Darut Taibah. Alhamdulillah, rakaman yang kita lepas tahun-tahun yang lepas tentang Ramadan, tentang puasa telah banyak dalam dua channel tadi. Tuan-tuan bolehlah ambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Sekian, selamat hari raya. Wa kullu amin wa antum bi khair. Kepada semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.